Tuan Lok Syufuk, silakan. Ya. Tak Ketua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang ataupun singkatannya SUKE telah dibuka secara berperingkat ataupun sectional opening dengan izin di jajaran pakej CA4 iaitu daripada Persimpangan Ceras ke Kajang ataupun lebuh raya Grand Saga sehingga CB5 Jalan Lingkaran Tengah 2 ataupun MRR2 Bukit Antarabangsa sepanjang 16.6 km pada 16 September 2022. Manakala baki 3 pakej lagi iaitu pakej CA1, CA2 dan CA3 dari Sri Petaling, Bukit Jalil, Alam Damai dan Persimpangan Ceras Kajang dijangka dibuka sepenuhnya pada suku pertama tahun 2023. Bagi lebuh raya bertingkat Damansara ataupun Shah Alam ke Shah Alam, singkatannya DASH, pula pembinaan keseluruhan telah mencapai 99.64% dan dijangka siap pada akhir tahun 2022. Selain itu, lebuh raya bertingkat Setiawangsa Pantai ataupun SPE telah dibuka sebahagian iaitu Seksyen 4 daripada Setiawangsa ke Taman Melati pada 21 Disember 2021. Manakala peratus kemajuan adalah 94.97% dan keseluruhan jajaran melibatkan 3 seksyen iaitu Seksyen 1, 2 dan 3 dari Kerinci, Jalan Kelang Lama, Salak, Pandan, Ampang dan Setiawangsa dijangka siap pada hujung 2022. Lebuh raya Lembah Kelang Timur ataupun singkatannya AEKVE masih dalam pembinaan dengan kemajuan telah dicapai sebanyak 96.93% dan dijangka siap pada hujung tahun 2023. Kadar tol untuk tempoh operasi pertama Plaza Tol Wangsa Maju Lebuh Raya SPE yang telah dibuka adalah RM3.50 bagi kelas 1, RM7 bagi kelas 2, RM10.50 bagi kelas 3, RM1.80 bagi kelas 4, RM3.50 bagi kelas 5. Manakala bagi kadar tol bagi lebuh raya SUKE, DASH dan EKVE akan diumumkan setelah selesai perwataan penghutan tol dan lebuh raya dibuka kepada lalu lintas kelak. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tak Ketua. Soalan tambahan. Yang pertamanya saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Berapakah nilai pampasan tol yang perlu dibayar kepada semua pemegang konsesi lebuh raya untuk tahun ini sekiranya ada, dan apakah perancangan kementerian untuk menstrukturkan semula supaya bebanan kepada pihak kerajaan dan juga pengguna tol dapat diringankan. Yang keduanya berkenaan dengan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang ataupun SUKE ni. Saya pun ada menggunakan lebuh raya ini, mencuba lebuh raya ini daripada arah Bukit Antarabangsa hingga ke arah Ceras. Dan saya mendapati bahawa apabila di simpang keluar berdekatan dengan maktab PGRM nak masuk balik Grand Saga Highway itu, lorong untuk keluar itu amatlah kecil, satu lorong saja. Dan apa yang lebih menyusahkannya ialah lepas keluar daripada lorong itu ada satu traffic light, ada satu traffic light yang menyebabkan kalau kesesakan lalu lintas banyak kenderaan, dia akan menjadi satu bottleneck kepada pengguna-pengguna kenderaan daripada arah itu nak keluar simpang tersebut. Saya nak tanya bagaimanakah pihak kementerian boleh meneruskan mereka bentuk itu. Sepatutnya kalau mana-mana lebuh raya nak sambung kepada lebuh raya yang lain, dia tidak sepatutnya ada sekatan. Apatah lagi dengan traffic light. Adakah tindakan kementerian untuk mengubah suai mereka bentuk tersebut walaupun telah dibuka sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan pertama mungkin keluar sikit daripada tajuk asal soalan. Sebab soalan pertama hanya menyentuh pada 3 lebuh raya. Dan berhubung kait dengan SUKE, jalan turun, ada ramp down, memang kita ada kekangan di situ. Satu ialah bila dalam pelaksanaan dulu, tiba-tiba ada kelulusan untuk MRT. Disebabkan itu, maka ada technical isu yang perlu diselesaikan. Tapi apapun langkah yang bakal diambil untuk langkah sementara, pertama sekali ialah untuk apakan balik traffic light system, iaitu masa akan dipanjangkan supaya aliran trafik yang turun itu akan lebih lancar. Yang kedua, untuk menambah satu lorong lagi, dan akhirnya yang ketiga nanti bila dah dibuka
keseluruhan insya-Allah akan dapat dikurangkan sebab akan ada jalan yang tambahan baru yang sedang dalam pembinaan untuk siapnya fasa yang seterusnya nanti sehingga suku pertama tahun depan. Yang ni memang dalam perancangan bila di mana-mana highway pun masalah cabarannya di highway itu jalan okey tapi bila saja nak memasuki persimpangan sama ada bandar, pekan dan sebagainya di situlah akan timbul bottleneck. Tapi keseluruhannya saya kira Sukeh itu akan memberi manfaat dari segi perjalanan, mengurangkan kesakan lalu lintas di MRR2 dan yang menggunakan lebuh raya itu memang menjimatkan masa kecuali di beberapa tempat bila nak turun daripada highway masuk kepada jalan-jalan yang bukan merupakan highway. Dan Grand Saga itu kita sedang muktamadkan masih dalam perundingan untuk jangka panjang tapi jangka pendek ialah menyelesaikan dari segi tempoh waktu traffic light itu akan dipanjangkan. Itu langkah pertama. Yang kedua untuk tingkatkan dari segi satu lorong tambahan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih kepada Menteri yang menjawabkan soalan dari YB Seremban. Ini mengenai isu lebuh raya. Jadi saya nak bangkitkanlah isu lebuh raya Pasir Kutang. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Menteri yang sudah luluskan bentukan untuk menaik taraf lebuh raya Pasir Kutang dari Pantai Sri Alam ke Pasir Gudang. Ya. Tapi saya nak bangkitkan isu adalah di section daripada Johor Jaya ke Pantai Sri Alam. Situ berlaku lubang yang isu lubang tidak diselesaikan dan ini akan bertambah kesesakan trafik ketika kerja menurap dilakukan dan di dekat Pantai Sri Alam pun selalu berlaku banjir kilat dan akan buat lalu lintas terputus ketika banjir berlaku. Dan saya juga minta Menteri menjawab bila seksyen dari Kangkata Tebrau ke Taman Perling akan dinaik taraf dari 4 lorong ke 6 lorong. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya menghargai soalan daripada Yang Berhormat Tebrau, tapi mungkin keluar dari skop. Saya akan beri jawapan secara bertulis dan akan berjumpa sendiri dengan beliau untuk memang dia pun keluar parti Menteri. Tan Sri, Lembah Pantai yang diinginkan dan disuarakan oleh beliau tersebut. Tan Sri Yang Dipertua, Lembah Pantai SPE. Sikit. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya, perancangan untuk jajaran lebuh raya ni sebagai contoh SPE, ia diluluskan sebelum banyak daripada bangunan-bangunan di kawasan Kampung Kerinci telah siap. Saya bagi contoh sekarang ni daripada laluan Kerinci Link masuk ke dalam SPE, dia ada satu jajaran yang sangat dekat dengan banyak-banyak bangunan. Pada ketika diluluskan tak ada bangunan tu. Termasuklah Masjid Ar-Rahah, Angkasa Puri, Southview, banyak. Dan sekarang ni masalah yang penduduk hadapi ialah memang betul dalam lebih kurang 10 meter highway itu ada di situ dan tidak ada perancangan untuk membina sebarang sound dampener, barrier dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, pertama apa yang boleh dilakukan segera untuk mengarahkan pengusaha ataupun operator lebuh raya ini melakukan sound barrier ni sekarang, dan dua, adakah boleh diselaraskan satu mekanisme sekiranya satu lebuh raya itu diluluskan tapi di masa kemudian ada pembangunan lain di kawasan itu, maka perlu ada sedikit adjustment. Ya, sekarang ni itulah jawapan daripada pihak SPE kepada saya. Terima kasih. Sila Menteri. Cabaran dalam membangunkan infra di negara kita ialah pertama peringkat persekutuan, kedua negeri dan yang ketiga majlis perbandaran. Kadang-kadang masalahnya ialah koordinasi. Sebab itu kadang-kadang bila highway diluluskan, pembangunan baru juga naik. Kadang-kadang pembangunan baru highway dibuat. Itu lebih mudah untuk kita rancang. Sebab itu memang dari segi dasar
kalau highway dilaksanakan, kalau berdekatan dengan residential, dia mesti ada sound barrier, mesti diletakkan. Itu memang dari segi dasar. Tapi kalau pembangunan datang kemudian, memang tidak ada requirement. Sebab bukan tidak ada requirement lah, tapi kalau tidak dimasukkan, sebab kos akan menentukan kadar tol. Sebab itu kadang-kadang ianya menjadi satu cabaran pada kita. Tapi apa yang disuarakan oleh Lembah Pantai, saya akan bincang dengan pemaju highway tersebut sama ada boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan sound barrier sebagai CSR daripada pihak pemaju tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisan.